Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pusat Majlis yang juga merupakan Ketua Urusan Ulama Kawasan. Betul tak? Oh, bukan. Dapat bid'ah pertama mana ni? Yang dihormati Al-Fadhil sahabat saya Ustaz Yub yang merupakan Ketua Pemuda Kawasan. Al-Fadhil sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Umar yang merupakan Ketua Penerangan Barisan Kepimpinan Pemuda Kawasan, Muslimat Kawasan, sahabat-sahabat seperjuangan yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Jadi pertamanya, Alhamdulillah saya dapat sampai pada malam ni yang saya kira dah lama saya tak dapat mari. Dan tadi pun melencong jalan pun banyak juga sebab lama tak mari, tak ingat dengan jalan dia. Jadi tentang Alhamdulillah isu isma ni, sebenarnya saya melihat ada beberapa poin penting yang kita mesti balik semula kepada asal usul dia. Yang pertama, soalan yang saya rasa sampai hari ini masih tidak terungkai, untuk apa? Itu je. Untuk apa? Memang banyak jawapan dalam web rasmi ISMA sendiri untuk apa mereka masuk nak bertanding. Jadi pertamanya, saya suka nak jelaskan apa yang saya dapat simpulkan daripada apa yang disebutkan sebagai pendirian untuk terlibat dalam tanding. Khususnya saya tengok Puchong ni dah agak cemas sikit dia orang nak bertanding. Tapi nampak Kota Damansara, kawasan Subang masih relax ya. Tapi saya tak terpasti di Puchong ni dah naik bendera ke belum. Tapi kalau di Kota Damansara, di Subang dah naik bendera dah. Naik bendera apa? Bendera berjasa. Jadi yang pertama saya nak sebutkan ialah untuk apa kita berjuang dan untuk apa mereka berjuang. Kalau kita lihat kepada asas yang kita masuk politik ni, ialah bukan untuk menaikkan orang, tetapi untuk menaikkan sistem. Sistem apa yang kita nak naikkan? Itu sistem Islam. Sebab apa sistem Islam? Ini saya nak balik asal. Sebab kalau kita tak balik asal ni, kita tak jelas. Untuk apa kita nak naikkan sistem Islam? Sebab bagi kita tidak ada keadilan melainkan dengan sistem Islam. Antara contoh saya tengok hari ni, ramai orang tak nampak benda ni sebagai satu kezaliman. Contoh saya ambil dalam bab perundangan. Dalam bab perundangan banyak mangsa yang terabai. Bahkan yang mendapat pembelaan hanya orang-orang yang besar, dan orang-orang biasa tidak mendapat pembelaan melalui undang-undang. Tapi hari ini orang pandang benda ni biasa. Tapi dalam Islam, kalau kita compare, kita akan dapati bahawa sistem ini sangat zalim. Sebagai contoh saya ambil ya. Kalau saya saudara ingat kes-kes kemalangan maut, contoh yang berlaku, saya ambil last dalam bulan lepas, kalau tak silap saya, kes kemalangan maut di Gopeng, trailer yang terbabas, langgar 8 orang, pekerja lebuh raya, penyelenggara lebuh raya, 4 meninggal dan 4 cedera parah. Baik. Dalam kes ini saya ambil, kita faham tak di situ ada kezaliman yang berlaku melalui perundangan. Tetapi kalau kita compare dengan Islam, Islam dia menjamin keadilan. Sahabat-sahabat boleh nampak tak mana kat zalim kat situ. Baik, saya ambil dari situ perundangan ya. Dalam kes ni, keluarga si mati apa dia dapat?
tak dapat apa-apa. Betul tak? Yang saya tengok, saya follow betul cerita tu hari tu, yang mereka dapat hanya 1,500, itu pun sumbangan daripada syarikat si suami yang mati. Mana syarikat penyelenggara tu. Okey, ni saya nak fahamkan dulu kenapa kita berjuang, kita compare Isma nanti. Dalam kes ni, penyelenggara lebuh raya tu mati, dan kemudian 3 hari selepas tu keluar berita. Sebab tak ada slide, ada slide saya boleh tunjuk berita tu satu-satu, macam mana kenyataan surat khabar dia dan seumpamanya. Yang mana salah seorang saya ambil daripada mangsa tu, Balu si mati, dia merintih selepas kematian suami, dia hilang tempat bergantung. Sebab dia tak pernah kerja, suri rumah sepenuh masa, gantung kepada suami yang bekerja. Suami keluar pagi, tiba petang dengar meninggal. Anak 3 orang, 18 tahun seorang belajar kolej, 14 tahun dan 12 tahun. Macam mana dengan si dia? Dalam undang-undang yang ada, tak dapat apa-apa. Betul tak? Betul tak? Hak 1,500 tu saya hati, tu tak kira lah tu. Yang penting sekarang ni dia ditimpa musibah sebab suami meninggal dan hilang tempat bergantung. Baik, cuba kita banding dengan undang-undang Islam, apa dia dapat? Apa undang-undang Islam kalau ter-apply dalam kes ni? Dalam undang-undang Islam yang diaplikasi hukum ini ialah undang-undang qisas. Sebab apa qisas? Sebab qisas ni bukan saja bunuh orang hak sengaja, termasuk membunuh tersalah. Dalam bahasa fiqh mazhab Hanafi ada satu kes dinamakan al-qatlu syibul amdi, makna membunuh seakan-akan sengaja. Akan sengaja ni maknanya nak kata tak sengaja pun tidak, sebab dibawa laju, mungkin lebih muatan, bahaya, bukan niat nak bunuh orang tapi menyebabkan kematian. Dia kena diyah mughallazah. Baik, kalau kita banding undang-undang qisas yang kita sebut PAS perjuangkan hudud dalam qisas ni, dalam undang-undang Islam qisas, si keluarga si mati, khusus contoh sampai si Balu tadi, dia akan mendapat duit diat. Duit dia ni berapa? Tak sikit. Kalau saya kira kasar-kasar boleh survive untuk 2 tahun. Siapa yang bayar? Yang bayar tu ialah revolori. Kalau dia bawa cuai, wajib dia bayar. Baik, hari ni kalau kita banding undang-undang konvensional, si mati itu keluarga dia tak dapat apa-apa, tapi dalam Islam dia akan dapat diat. Satunya, si mangsa terabai, dalam Islam terbela. Yang kedua, di mana zalim, iaitu si pemandu lori itu kalau didapati bersalah. Saya ambil contoh, kalau kes driver bas yang terbabas, bawa laju, terbabas, mati, kemudian driver bas tu ditahan, dibicarakan, dapati bersalah, kemudian dipenjarakan 4 tahun dan 6,000 denda. Mana kalau kes ni dia dapati bersalah, bermakna dia kena bayar denda 6,000. 6,000 tu siapa yang dapat? Kerajaan. Baik, bila kerajaan dapat 6,000, diberi tak keluarga bangsa? Tak beri. Dalam Islam apa hukum kerajaan ambil 6,000 tu? Apa hukum dia? Hukumnya haram. Bukan setakat haram. Kalau kita dengar haram ni, ada yang haram yang zalim, ada haram yang tak zalim. Haram zalim contohnya, haram tak zalim contoh orang tu tak puasa, memang haram, tapi dia tak ambil hak siapa-siapa. Tapi rasuah haram, tapi dan zalim. Hak ambil 6,000 tu setakat saya faham, bukan setakat haram dan zalim. Kalau kita banding rasuah, dia lebih hina daripada rasuah. Sebab apa lebih hina daripada rasuah? Sebab rasuah ni dia melibatkan duit orang yang diambil untuk mendapatkan hak harta. Tapi kalau ambil duit yang melibatkan hak darah, contohnya sepatutnya duit itu diambil daripada pemandu, diberi kepada keluarga si mati sebab itu hak darah dia. Tiba-tiba duit itu diambil, tak beri kepada keluarga si mati, dan kalau si keluarga si mati tak puas hati,
ambil tindakan ke atas, katakan contohnya driver, undang-undang hari ini akan protect driver, bukan protect keluarga si mati. Dalam konteks yang saya faham, itu dinamakan sebagai suhtun. Suhtun ni lebih hina daripada rasuah, sebab menurut tafsiran sebagian ulama, suhtun ni ialah rasuah yang melibatkan hak darah. Adapun rasuah hak yang kita besar rishwatun tu, dia merupakan pengambilan duit yang melibatkan hak harta. Contohnya bayar duit rasuah sebab nak ambil projek tu melibatkan harta. Tapi ini ambil duit melibatkan hak darah. Tuan punya hak tak diberikan apa-apa, orang yang bersalah bayar duit kepada kerajaan, dan orang ni tak boleh ambil tindakan ke atas, tak boleh tuntut apa-apa ke atas si pemandu lori. Tapi hari ini pengambilan itu dianggap biasa, dan itu merupakan income yang permanent kepada kerajaan, yang kalau kita tengok dalam belanjawan, antara salah satu income kerajaan ialah compound. Baik, dalam kes ni, kalau kita ambil contoh, ini